Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. InsyaAllah untuk slot ke-6 kali ini, refleksi Al-Quran daripada saya, Hafizul Faiz, untuk institusi dan juga untuk semua secara percuma daripada Tadabbur Center. Sukanya untuk saya membincangkan satu bahagian yang sangat penting di dalam Al-Quran, satu ayat yang dikira sebagai ayat yang agak terkenal, khususnya untuk dijadikan sebagai modal ataupun sandaran kepada mereka yang berjuang di agama Allah, yang memperjuangkan agama Allah, dan juga untuk mengetahui bagaimanakah periknya sebuah perjuangan. Maka ayat ini menjadi sandaran yang agak terkenal dan agak kuat. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal. Ayat yang tidak ada spesifik asbabun nuzul, bagaimanakah ayat ini turun, yang ada cumalah sekadar bahagian daripada surah Al-Baqarah. Bahagian ini dikatakan turun ketika peperangan Badar itu berlaku, dan insya-Allah kita akan kupas bagaimana ayat ini sangat selari dengan perjuangan-perjuangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sendiri dan juga umat Islam pada waktu tersebut. Tapi saya suka nak tengok pendekatan lingual spiritual melalui ayat ini. Perkataan walanabluwannakum itu sangat menarik. Kalau kita tengok root ataupun akar perkataan walanabluwannakum, dia datang daripada perkataan bala. Sebab lam yang ada pada awal, wala, lam tersebut, dan juga wanna, iaitu nun yang ditambah itu, kedua-duanya atas fungsi taukid, untuk menguatkan ataupun untuk memastikan. Dalam bahasa Arab dia dipanggil sebagai lam taukid. Dalam bahasa Arab yang nun itu juga dipanggil sebagai nun taukid. Fungsi nun ini adalah untuk memastikan, untuk menguatkan lagi takkid kepada sesuatu perkara. Kenapa kadang-kadang Allah letak satu taukid, kenapa kadang-kadang Allah letak lebih banyak taukid? Ini fungsi bahasa Arab. Lebih banyak taukid dalam satu perkataan berarti lebih kuat dia punya kepastian untuk perkara itu berlaku. Taukid kalau kita terjemah dalam bahasa Inggeris sebagai confirmation, dia bukan hanya menguatkan, dia juga untuk memastikan. So kepastian ataupun peringkat kepastian untuk perkara itu berlaku apabila adanya taukid lebih tinggi daripada tiada taukid. So walanabluwannakum, akan kami, pasti akan kami uji kamu. Sebab balak, perkataan nabluwa adalah perkataan datang daripada perkataan balak. Balak di dalam bahasa Arab bermaksud sesuatu yang sangat kuat, sesuatu yang menguji kita. Ibtila juga bermaksud perkara yang sama. Kita pun terjemah dalam bahasa Melayu perkataan bala sebagai bala, sesuatu bencana yang datang. Tetapi satu perkara yang sangat mengerikan daripada perkataan ini, walanabluwannakum, Allah kata kami pasti akan menguji kamu. Ini sangat mengejutkan kita. Saya pernah cerita sebelum ini pada slot pertama, saya ingat saya, apabila Allah mencipta dunia, Allah juga mencipta bersama dengan dunia itu dia punya pattern-pattern yang datang bersama dengannya. Dia ada law, dia punya rules, dan dia juga ada dia punya pattern, corak-corak dia. Dan di antara corak dunia juga adalah untuk membuatkan kita semua dan juga untuk memastikan kita semua sengsara. Bukan sengsara lah, tetapi sakit. Dan ini satu perkara yang menarik. Sebab apabila Allah menceritakan tentang bagaimanakah dunia ini berfungsi dan bagaimanakah dunia ini fitrah dunia ini, kita pun mula faham bahawa Allah tidak memberikan satu jalan keluar untuk mengelak daripada segala ujian yang Allah berikan. Tetapi apa yang Allah berikan adalah satu perkara yang menarik. Dia panggil senjata spiritual, iaitu senjata bukan untuk kita mengelak, tetapi senjata untuk kita menghadapinya. Sebab itu dalam Al-Quran kita takkan dapat nak elak diri daripada dunia. Salah apabila orang kata apabila orang kata dunia ni adalah tempat untuk kita tinggalkan, kita kena fokus kepada akhirat.
Betul, tetapi kita tak boleh mengetepikan, kita tak boleh mengelak dunia, sebab dunia ini memang dicipta sebagai sebuah perjalanan. Kita kena melalui perjalanan itu, tetapi Allah memberikan gambaran bagaimanakah perjalanan yang akan kamu tempuhi. Dan di antara perjalanan yang akan kita tempuhi adalah walana buluwannakum, kami pasti akan uji kamu. Kalau kita tengok terjemahan English pun dia kata we will surely. Kalau kita tengok terjemahan dalam bahasa Melayu pun kita akan cakap pasti, dan pasti kami akan menguji kamu. Dan Allah tak bagi spesifik apakah bentuk ujian yang akan diberikan kepada kita. Allah kata walanabluwannakum bisyai'in. Bisyai'in adalah sesuatu. Syai'in datang dalam bentuk unknown, datang dalam bentuk nakirah dalam bahasa Arab. Nakirah ialah kata yang kata kata umum. Maksudnya kita tak tahu sesuatu yang macam mana Allah akan uji. Dia bukan sesuatu yang boleh kita terka dan boleh kita ramal dan boleh kita agak ini adalah ujian yang sebegini. It's very unpredictable. Tetapi apa yang Allah kata adalah Allah bagi hint, perkara yang kamu tak tahu yang akan menguji kamu ni, dia akan datang dalam bentuk banyak perkara yang kita tak tahu, tetapi dia akan menyentuh beberapa perkara yang ada dalam diri kamu. Dan benda itu akan membuatkan kamu, pertama, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Min di sini adalah min nau'iyah. Min nau'iyah ni, ataupun ada pandangan-pandangan ulama lain kata min ni adalah min sekadar minjar, tetapi min nau'iyah ni adalah min yang datang untuk memastikan kepada kita. Min datang dalam bentuk untuk memberikan apa yang datang selepas min itu adalah jenisnya. So apakah jenis-jenis ujian tersebut? Maka min itu menerangkan jenisnya datang daripada min walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Yang pertama, datang dalam bentuk membuatkan kita takut. Kenapa perkataan khauf datang dulu selepas perkataan al-ju'? walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal. Kita tengok bagaimanakah sikun, bagaimanakah aturan dan juga susunan bentuk-bentuk ujian yang datang. Dia datang pertama sekali, dia datang dalam bentuk menguji emosi kita. Al-khawf ni, dia tidak ada perkara yang spesifik. Bukan semestinya ada hantu yang datang usik kita baru kita ada al-khawf. Al-khawf bukan itu. Al-khawf bukan semestinya bila sesuatu datang, bila kita rasa macam ada pencuri masuk ke rumah kita, kita rasa macam takutnya hidup macam ni. Bukan semestinya perkara yang literal takut. Ketakutan boleh datang tanpa ada apa-apa tragedi sekalipun. Ketakutan dia bukan sesuatu apa yang berlaku di luar, tetapi dia berlaku apa yang ada dalam diri kita. Dia adalah emosi kita. Dan Allah kadang-kadang dia tak bagi benda yang besar kepada orang. Dia tak bagi pun ujian yang sangat besar kepada orang. Dia bagi satu perkara yang sangat kecil. Sebagai contoh, kita dapat satu email, dia kata kita ada hutang dengan beberapa company ataupun bank yang masih lagi tak terlunaskan. Kita terus rasa takut. Sedangkan bila kita tengok balik, bila kita baca balik, bila dah perkara itu juga diproses, rupanya ia hanyalah sekadar hutang-hutang yang tertunggak yang sudah pun diselesaikan secara ansuran. Contoh. Tetapi ketakutan itu datang. Ketakutan itu datang untuk membuatkan kita sedar bahawa kita sedang melalui proses yang Allah sebut sebagai walanabluwannakum. Ketakutan tak datang dalam bentuk yang kita sangka semata-mata. Bukan hanya apabila kita berjalan dalam gelap maka kita pun kata aku telah diuji dengan ketakutan. Tak, ketakutan datang dalam bentuk yang sangat kadang-kadang subtle. Kadang-kadang benda itu tak diagak. So ketakutan adalah satu bentuk ujian. Datanglah macam mana bentuk sekalipun, ada orang datang dan hidup dalam penjara yang sangat lama tetapi tidak ada sekelumit pun ketakutan di dalam dirinya. So ketakutan itu dia bukan bergantung kepada apa yang berlaku, tetapi dia bergantung kepada apa yang kita rasa. So Allah memberikan satu gambaran bahawa ujian yang aku buat ni, kamu takkan boleh agak bagaimanakah apa yang berlaku, tragedi ke apa benda ke yang berlaku dengan mata kasar kamu, tetapi kamu adalah akan diuji dengan rasa takut kamu. Di antara perkara yang sangat besar pada hari ini, di antara salah satu tanda akhir zaman adalah manusia tidak lagi berasa secure dengan agama ini. Di antara satu ujian yang fitnah yang sangat besar, manusia tidak rasa bahawa agama Islam adalah agama yang sangat menyelamatkan, yang sangat mementingkan keselamatan. Sebagai contoh, tak ada secure. Kita rasa sangat insecure dengan agama Islam, khususnya kepada mereka yang duduk di luar negara. Sebagai contoh, orang Islam yang duduk di UK misalnya, ketika Islamofobia gelombang kedua ini sedang melanda kembali, kita rasa bahawa Islam sangat tak insecure, dan menjadi Muslim sangat tak insecure dengan pelbagai tomahan, pelbagai label, pelbagai persepsi. Itu perkara yang sangat mengganggu
fikiran kita, dan itu adalah ujian yang Allah kata kami akan dan kami pasti. So yang kedua, Allah kata selepas Allah mengatakan bahawa Allah akan menguji sesuatu daripada bentuk emosi, tiba-tiba Allah kata Allah akan menguji kamu daripada bentuk fizikal, iaitu kelaparan. Kenapa kelaparan penting? Sebab tu kita tengok dia punya sikon, datang dalam bentuk emosi, kemudian datang dalam bentuk fizikal. Kamu mungkin tak rasa takut, kamu rasa lapar. Kelaparan adalah satu perkara yang menyebabkan manusia struggle seumur hidup. Kenapa kita bekerja pada hari ini, kita survive selagi mana kita boleh, hanya untuk mencari sekelumit wang. Dan kenapa untuk mencari sekelumit wang? Untuk mendapatkan kita makan hari-hari kita, untuk memastikan kita boleh makan kita, isteri, anak-anak dan keluarga kita, memastikan bahawa kita boleh makan. Perlahan-lahan ketakutan kita tanpa ada duit, kita takut tidak ada duit, bulan-bulanan tak masuk duit, macam-macam benda berlaku, kita tak boleh makan. Ia akan menimbulkan satu rasa yang sangat takut. Sebenarnya kelaparan adalah satu bentuk ketakutan yang sangat mengerikan. Kelaparan adalah satu bentuk ketakutan yang sangat mengerikan. Berapa ramai orang yang lapar, orang yang takut akan lapar berbanding takut dengan Tuhan. Kita sudah perlahan-lahan diberikan satu penyelewengan, perlahan-lahan distracted kepada memastikan bahawa kita bergantung kepada Allah. Kita perlahan-lahan membawa diri kita bergantung kepada rezeki dan juga bergantung kepada why kita dapat. Yang paling penting kita kata kepada diri kita, asal aku boleh makan, asal suami boleh makan, asal isteri boleh makan, asal keluarga boleh makan. Kita betul-betul centralize dekat situ. Kita semakin tahu, kita semakin terpesong daripada percaya bagaimanakah sebenarnya makanan itu datang. So ujian kelaparan membuatkan manusia terpesong. Ujian kelaparan membuatkan manusia bergaduh pada hari ini hanya untuk mencari duit. Ujian kelaparan membuatkan manusia berjuang pada hari ini hanya untuk menjadi kaya. Bukan perkara yang sangat besar. Kita jangan tengok seliteral perkataan lapar, tetapi bagaimanakah dunia kapitalis hari ini bekerja. Semua syarikat bukan bekerja untuk mengadili sosial. Tidak ada syarikat yang bekerja untuk membaiki sosial. Semua syarikat bekerja hanya dengan satu perkara, iaitu ingin mendapatkan wang dan ingin menjadi untung. Ada beberapa saja badan-badan juga NGO yang bekerja atas dasar untuk membuat kebajikan kepada masyarakat, kepada manusia. Tetapi kita lihat pada hari ini semua orang berlumba-lumba untuk menjadikan poketnya tidak lagi kosong kerana takut kepada kelaparan. Dan ini Allah kata Allah akan uji. So dunia kapitalis pada hari ini adalah satu simbol kepada al-jau' yang Allah sebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 155 ini. Kemudian Allah kata lagi, Allah tambahkan lagi, wa nakasa minal amwal, bagaimanakah ketika kamu lapar kemudian kamu dapat duit, kemudian Allah kata kami akan kurangkan kamu punya harta. Semakin lagi kita takut. Ada ulama mengatakan bahawa apa yang datang selepas perkataan khaf adalah penjelasan kepada bagaimana aku akan membuatkan kamu takut. Ada juga ulama mengatakan bahawa al-khaf datang dalam bentuk lain, al-jau' datang dalam bentuk lain, dan juga naqs minal amwal, kekurangan harta juga dalam bentuk lain. So ketakutan ini datang. Ujian ini Allah kata Allah akan kurangkan harta. Ia sangat menakutkan. Hari ini 100 saja kurang daripada tangga gaji kita, kita sudah sedih dan kita sudah risau kerana segalanya akan kacau. Duit yang kita nak kena bayar bulan-bulan, tanggungan kita bulan-bulan, segalanya akan musnah, akan kacau hanya kerana sedikit tangga gaji kita berkurangan. Bagaimana Allah katakan Allah akan menguji kamu dengan wanaqsi minal amwal. Sebab ini adalah dunia pada hari ini. Harta menjadi Tuhan pada hari ini, duit menjadi Tuhan pada hari ini. Dan Allah kata inilah sebenarnya ujian kamu. Kadang-kadang kan orang datang kepada Ustaz, saya ingat ini cerita Ustaz Fahrul, sangat menarik cerita dia. Datang kepadanya dan kata, Ustaz, saya rasa macam saya tak diuji lah Ustaz. Saya rasa tenang dengan apa yang ada, gaji pun okey. Dia rasa macam dia tak diuji. Dia kata, adakah Tuhan tidak mengujinya ataupun tidak menyayanginya? Jawapan Ustaz Fahrul adalah jawapan yang sangat berkenas. Beliau berkata, ujian yang paling besar adalah tidak merasa diuji. Itu adalah ujian yang paling besar. Bila kita tak sedar yang kita sedang diuji, kita akan jadi leka dengan segala benda. Kita rasa macam ini adalah dunia dan aku hanya ikut sahaja. No. Kita kena sedar yang ini adalah ujian dan kita kena respon macam mana kepada ujian.
Allah kata wa nakasa minal amwal, dan kekurangan daripada harta kamu, lama kelamaan apa akan jadi keterkaitannya, wal anfusi was samarat, kamu akan tengok ada masalah juga, dan kamu akan diuji juga dengan jiwa kamu, dengan soul kamu, dengan diri kamu. Wal anfusi was samarat, anfus, jiwa-jiwa kamu. Ada masalah ketenangan, ada masalah pencarian diri sendiri, ada persoalan-persoalan dalam kepala yang tidak dapat dijawab, dan kita cuba untuk mengabaikan persoalan itu, tetapi ia masih lagi bersarang dalam jiwa. Ada banyak perkara yang kita tak faham tentang diri kita. Selfness kita ada masalah, lack of self-confidence, kita rasa macam tak cukup, rasa risau, rasa banyak masalah. Spiritual damage yang kita tanggung selama ini sangat mengakar dalam diri kita. Dan wasamarat ini adalah buah literalnya, tetapi Ibnu Ashur dan juga beberapa mufassir yang lain seperti Al-Qurtubi cuba untuk memberikan nafas baru kepada perkataan as-samarat, dia lebih kepada sources of income ataupun sumber kepada apa yang datang. So sebagai contoh, fruit, buah ni adalah makanan ruji kita hari-hari. So makanan ruji kita hari ini akan dijadikan sebagai platform ujian Allah. Makanan ruji, makanan harian, makanan yang kita makan hari-hari. Kalau kita makan sesuatu yang besar pada hari ini, kita makan nasi, kita tengok berapa banyak dah. Mula-mula Allah uji kita dengan bagaimanakah kurangnya sawah padi, musim padi tidak lagi kerap berlaku, macam-macam berlaku. Dan ini adalah ujian, Allah cakap ini adalah ujian. Kemudian Allah kata dalam ayat 156, alladzina idza asabathum, yang mana Allah kata dalam 1 ayat 55 tadi kan, berilah wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada mereka-mereka yang sabar. Allah tak bagi cara untuk kita elak daripada ujian ni. Allah cuma kata satu je, sabar. Perkataan sabar sangat besar dalam Islam. Perkataan sabar dan juga mesej tentang kesabaran konsisten diulang oleh Allah, bermula daripada surah Al-Baqarah sampailah surah An-Nas. Sabar adalah satu nilai yang sangat besar. Sebab apa sabar satu nilai yang sangat besar? Sebab proses sabar adalah proses untuk membiarkan supaya diri kita tidak dikuasai oleh akal kita. Sabar adalah satu proses untuk memastikan spiritual kita mengambil kerja sebagai raja, tidak membiarkan akal dan rasional kita bekerja sebagai raja. Sebab kalau kita terus buat, kita hanya biarkan nafsu dan kita biarkan akal rasional kita kata buat je, tak boleh. Sabar je, beri ruang kepada apa yang perlu buat dulu, beri ruang kepada diri untuk menghitung dan memerhati. Proses kesabaran adalah proses untuk mengembalikan jiwa kita kepada tempatnya dan juga bekerja sebagai raja dalam diri kita. Berhati-hati dengan orang yang gapah-gapah. Mereka berfikir tetapi mereka tidak ada kesabaran. Mereka rasa macam apa yang mereka buat tu betul tetapi mereka tidak ada kesabaran, menyebabkan mereka meletakkan akal mereka tanpa ada dukungan hati mereka, perasaan mereka. So ini masalah. So sabar sangat penting, sebab sabar adalah proses mengembalikan tugas hati dan juga tugas spiritual sebagai nadi dan juga sebagai raja dalam diri kita. So sabar dia lebih kepada relax dan kita mengembalikan segalanya kepada Tuhan. Kebanyakan orang yang sabar adalah orang yang akan mengembalikan segalanya kepada Tuhan. Ada innalillahi wa inna ilaihi raji'un tadi, itu adalah orang yang sabar. Dalam bahasa Arab kita belajar teknik tau. Antara perkara yang miracle dalam bahasa Arab, ajaibnya bahasa Arab adalah kita boleh faham satu-satu perkataan hanya dengan kita ubah makna perkataan tersebut, huruf perkataan tersebut. Sebagai contoh, apakah maksud apakah artinya menjadi orang yang berilmu? Perkataan ilmu, kalau nak jadi orang berilmu dia kena amal, perkataan amal. Ilmu dan amal dia dekat-dekat, perkataannya itu, hurufnya itu dekat-dekat. Kita ubah huruf, dia memberikan makna kepada perkataan sebelum itu tadi. So maksud kepada ilmu adalah amal. Apakah yang kita dapat daripada menjadi sabar? Kita ubah maksud daripada menjadi sabar adalah basar. Kita memerhati, kita melihat. Basar dalam bahasa Arab artinya melihat. So dengan sabar kita dapat melihat. Sebab itu pentingnya sabar. Kemudian Allah kata, siapakah orang yang sabar? Allazina idza asabathum musibah. Perkataan musibah agak berbeza dengan perkataan, agak berbeza konotasinya dengan yang difaham oleh masyarakat Melayu. Perkataan musibah membawa maksud pertama, dia bukanlah sesuatu yang outside daripada apa yang kita nampak. Bukan artinya bila kemalangan yang kita nampak di jalan raya, kemudian langit pecah ke, ataupun hujan sangat lebat, ribut taufan datang, itu musibah juga. Tetapi itu bukan makna yang sebenar musibah.
Musibah adalah sesuatu yang menghempap hati dan perasaan, sesuatu yang membuatkan hati kita ni sangat takut, hati kita ni jadi sangat terhempap. Maka musibah adalah perkara yang diuji, yang menyebabkan hati dan perasaan kamu terhempap. Ini adalah konsisten. Al-Qurtubi cakap benda yang sama, Ibnu Ashur cakap benda yang sama, At-Tabari pun memberikan maksud yang sama. Kita tengok lagi siapa lagi, As-Sa'di juga memberikan maksud yang sama. Musibah adalah sesuatu yang menguji hati kita. So kadang-kadang benda itu kecil je, benda yang berlaku dekat luar, dekat pada pandangan kita, perkara itu hanya kecil, tetapi pada hati kita ia adalah satu bencana yang sangat besar. Dia sangat besar. Bagi orang lain, barangkali perkara yang berlaku tu hanyalah bukan satu perkara yang tak dinamakan tragedi pun, hanyalah satu kejadian yang aneh dan kejadian normal bagi orang yang biasa hidup dalam keadaan yang macam ini, bagi setengah orang. Tapi bagi hati kita, ia adalah satu perkara yang besar, yang menguji hati kita betul-betul, yang menyebabkan hati kita hancur. Maka itu adalah musibah. Apakah yang kata wa idza asaba alladhina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka ini kembali mengatakan, pertama, aku datang daripada Allah, kami datang daripada Allah dan kami balik kepada Allah. Apakah maksud daripada ayat ini? Ayat ini memberikan kepada kita 4 makna. Pertama, melalui frasa ini, sesungguhnya aku daripada Allah dan aku balik kepada Allah, kita kembali memberikan makna kepada diri kita. Maknanya adalah aku sekarang ini sementara. So kita kembali memberikan makna kesementaraan kepada diri kita. Segala perkara yang kau tempuh pada hari ini, segala ujian dan juga segala pancaroba yang kita tempuh pada hari ini hanyalah sementara. Kita nak reinstall balik benda itu. Yang kedua, kita kembali kepada mengingatkan diri kita, asas kepada diri kita. Dari mana kita datang, ke mana kita pergi. Kembali kita ingat, oh, aku dalam sebuah perjalanan, dan sebuah perjalanan ini akan berhenti di satu tempat, dan aku tak akan berhenti sekarang. So jangan risau, ini adalah perjalanan, ia akan terus berlalu, ia tak akan berulang lagi, ia akan terus berlalu. So just face it. Nombor 3, inna lillah adalah bermaksud aku mengingatkan aku ini siapa dan aku datang daripada apa. So secara tidak langsung kita mengertikan siapakah Tuhan dalam diri kita, adakah dia dalam diri kita. So kita kembali memberikan makna kepada wujudkah dia dalam diri kita, dan kepadamu juga aku kembali, dan kita menguatkan lagi makna itu, dan kepadanya juga kita kembali. So we are coming from him, we are going to him. So don't worry, sebenarnya dia yang kita datang daripada dia, kita balik kepada dia, kita adalah pulang kepada tempat yang sama, iaitu kepada Tuhan yang sama. So dengan adanya frasa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini, kita sudah pun memberikan makna dalam diri kita. So quest for meaning, kita dalam perjalanan nak memberi makna ini, nak mencari makna ini. Apa saja yang berlaku adalah proses untuk kita menguatkan diri kita semula. Dan prosesnya macam mana? Kita kembali mengingatkan siapakah diri kita, menguatkan kesiapaan diri kita dari mana-mana kita datang, dan kita dalam sebuah perjalanan, dan sebuah perjalanan ini adalah sebuah sementara. So memang kita takkan boleh ubah takdir, tetapi kita boleh ubah cara kita respon kepada takdir. Yes, this is happen, tapi benda ini tak semestinya berlaku selama-lamanya, because I will leave you. Kita akan cakap kepada ujian dan juga pancaroba, kita akan cakap kepada segala sengketa dan juga sengsara, aku akan tinggalkan kamu sebab aku dalam perjalanan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. I'm not coming from you, I'm not shaped by you, I'm coming from God, and I'm going to meet him soon. So I will leave you. You are just sebahagian daripada perjalanan ini. Kamu hanyalah simpang, kamu hanyalah sekadar R&R dalam perjalanan ini. So I will leave you. Kita memberitahu kepada ujian dan segala dunia ini dan juga sifat keduniaannya, kita akan tinggalkan kamu. Aku akan balik kepada sesuatu yang aku datang kepadanya. So kita kembali meletakkan Tuhan kepada tempat yang sepatutnya, iaitu hati kita. Ketika hati kita diletakkan ataupun diuji dengan ketakutan, ketika yang ada dalam hati kita adalah ketakutan, kesedihan, kesengsaraan, keperitan hidup, kita menggantikannya dengan Tuhan hanya dengan frasa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan dengan ini Allah kata dalam 157, aku akan berikan kepada kamu rahmat, cinta aku kepada kamu, kasih sayang aku kepada kamu. Jangan risau, memang ujian ini besar sebab inilah dunia dan keduniaannya, tapi aku akan memberikan kamu rahmat dan juga cinta kamu. So memang tidak ada jalan untuk keluar daripada ujian, tetapi kita ada jalan untuk sentiasa
mengerti dan juga menghadapi ujian dengan penuh rasa kecintaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So itu sahaja untuk minggu ini. Terima kasih kepada yang menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.